Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pondok Lubuk Tapoh di dalam kitab dia pedoman semaya berjemaah, sehinggalah perkataan dia muka surat 14, maka mendapat makmum maka mendapat makmum fadilah jamaah selama belum salam imam. Erti salam imam itu tiada bertutur imam dengan mim alaikum pada salam pertama, dan jika tidak sempat duduk makmum serta imam sekalipun. Jadi seorang itu akan mendapat fadilat 27 ataupun fadilat berjemaah selama mana tu imam tidak menyebut huruf mim pada assalamu alaik Allahu akbar. Boleh lagi 27. Kum tak adalah mim bunyi, maka tak ada dah peluang untuk dapat 27. Tetapi sekalipun dapat fadilat 27, orang yang bersembahyang di awal waktu, sembahyang di awal, sembahyang dengan imam, sekalipun 27 dia, 27 banyak lagi pahala. Kalau panggil 27 hak besar-besar, oh ni 27 juga, 27 kecil-kecil. Ada kata dapat fadilat 27? Ya. Dapat fadilat serupa dengan orang sembahyang awal? Ya. Tetapi orang sembahyang awal dapat fadilat lain lagi di samping fadilat 27. Hak tu bagi orang sembahyang jemaah. Awal ke, lewat ke, hak penting dia akan dapat fadilat 27. Cuma orang yang sembahyang awal lagi, maka dia akan dapat fadilat berjemaah lama. Misalnya waktu 10 minit atau imam. Beza orang berjemaah 5 minit. Banyak fadilat dapat baca dapat goni lagi. Itu maksud dia. Kerana mendapat makmum satu rukun serta imam ialah takbiratul ihram, maka dia sempat makmum rukun yang pertama takbiratul ihram dengan tu imam rukun yang terakhir, iaitu assalamualaikum. Salam rukun tu imam, hoklah sekali dia buat melafazkan salam, makmum sempat lagi rukun yang pertama di dalam rukun yang terakhir imam, maka boleh 27. Ya boleh. Tetapi kuranglah daripada mereka yang mendapat awal sembahyang
Kerana awal semaya banyak lagi pahala. Pahala semaya jemaah ni bukan 27 saja. 27 tu fadilat berjemaah. Fadilat mendapat dengar baca tu imam banyak lagi. Fadilat duduk lama dalam ibadat lebih lagi. Maka jika sekiranya makmum dapat takbiratul ihram, tiba-tiba imam beri salam. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Sama sudah. Maka tertegahlah duduk. Jangan duduk. Bapa tak boleh duduk. Saya nak ikut tu imam. Habis dah hubungi awak dengan tu imam. Tu imam wisalah dah. Nak duduk tak boleh dah. Apabila putus hubungi, tak ada manfaat kita nak duduk lagi. Tetapi kalau kita akan takbir Allahu Akbar, tu imam dak bawa at-tahiyatul mubarak. Wajib kena duduk. Jangan duduk kerah lagu tu. Allah sebab salah lepas ni tu imam nak sudah dah, nak wisalah dah, hamba tunggu boleh cacat. Tak boleh. Wajib kena duduk apabila kita takbir, tu imam tak wisalah lagi wajib kena duduk. Tapi kita akan takbir Allah Akbar, tu imam wisalah assalamualaikum, tak payah duduk. Tak ada faedah dah duduk. Nah. Maka tertegahlah duduk kerana duduk itu untuk mengikut imam. Padahal sudah luput dah. Luput dah tu imam wisalah dah nak duduk ikut apa tu imamnya, tu imam wisalah dah. Maka jika duduk makmum dengan sengaja, hanya duduk juga tak dengar kata tu imam wisalah assalamualaikum, jangan duduk. Padahal dengan sengaja. Lagi tahu akal haram, tahu dah kata apabila tu imam wisalah tak boleh duduk dah. Haram, tak tahu akal haram dia tu tak boleh buat kerja lagu tu. Batal sembahyang dia. Pas lagu mana keadaan orang lah ni, orang-orang kampung duduk semaya, orang awam duduk semaya. Tu imam kita akan takbir Allahu Akbar, tu imam assalamualaikum, jangan duduk juga nak ikut tu imam. Apa hukum dia? Maka dimaafkan. Masalah semaya ni kebanyakan ulama lebih suka memaafkan, tetapi wajib dia belajar bab sembahyang. Tetapi kalau dia tak belajar, pas lagu mana dia pun buat ikut area dia, maka ada ulama kata tak batal. Kerana dia apa? Dia tidak tahu benda tu haram. Tapi kalau tahu dah, belajar dah, tahu buat juga, batal sembahyang. Dan jika dengan lupa, dia tahu dah hukum dia, tapi nya lupa pula, tak ingat, sudah tak ingat saya. Atau jahil yang diuzurkan, tak tahu. Dia mau tahu kodok lepas pada akad takbir, kalau tu imam wisalah dah, jangan duduk. Saya duduk. Tak tahu. Uzur seperti baru masuk Islam kau. Tiada batal, tak batal dua keadaan ni. Tak sengaja, terlupa akad takbir. Dia tahu dah hukum tak boleh duduk, dia duduk juga. Ya Allah, tak ingat. Maka apabila tak ingat, wajib dia bangun segera. Wajib atasnya berdiri dengan segera apabila ingat pada masalah orang terlupa atau tahu pada masalah orang jahil. Sepertinya dia duduk, kata jangan duduk, batal, awak baru masuk Islam tu, tak boleh duduk tu, mu'allah tu. Dia pun legah-legah bangun. Dan sunat sujud sawi akhir sembahyangnya, kerana dia melakukan perbuatan, kalau dengan sengaja batal, tapi buat dengan tidak sengaja, maka tidak batal lah sembahyang dia, tetapi sunat sujud sawi. Dan jika tiada memberi salam, imam mengiringi takbiratul ihram. Makmum tak takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram makmum kata. Pasal ke mana? Tak imam dak baca tahiyat ke? Maka wajib duduk makmum. Makmum wajib duduk ikut imam. Maka jika tiada duduk makmum dengan sengaja, lagi tahu akan wajib duduk itu, ni kena duduk pula. Kalau tak imam tak usah, bahkan mengekal berdiri doa kerah gitu hingga memberi salam imam dia, tu imam baca tahiyat habis, dia duk kerah lagu tu. Dia kata hamba kalau turun nak bangun pula malah. Nescaya batal lah sembahyangnya.
Kerana ada padanya pada perbuatan dia saat ni menyalahi yang keji dengan iman. Apa maksud menyalahi yang keji? Berlainan dengan tu iman yang sangat jauh. Tu keji. Keji ni maknanya sangat jauh beza tu iman. Tu iman tengah duduk dia bangun caca. Mu kata mu nak jadi makmum dia, mu kena duduklah sekali dengan dia, tak sih buat kerah lagu tu. Maka menyalahi yang keji dipanggil. Berlainan dengan tu iman yang sangat banyak. Dan sunat bagi puak yang datang ni cerita lain pula. Dan sunat bagi puak yang datang ke tempat berjemaah. Orang mari tempat orang semua. Padahal imam lepas daripada rokok rakaat yang akhir. Sunat bagi puak satu kumpulan manusia kalau dia tengok tu imam, oh semaya dah. Semaya apa dah? Rokok dah. Rokok rakaat akhir dah tu imam. Pok kita adalah 2-3 orang. Maka jangan ikut tu imam tu, biar tu imam sudah semaya, kita semaya suku-suku. Afdal lagu tu. Kalau kita nak ikut lalu tu imam tu boleh. Tetapi kalau tu imam dah rakaat akhir, lepas tu rokok dah tak boleh rakaat pun, maka afdalnya buat jemaah suku. Dia kata. Bahawa menanti mereka itu jemaah sana. Bukan masalah semaya sore. Kalau orang mari sore, afdal ikut tu imam. Tapi kita dah ramai dah, kita boleh buat jemaah sendiri. Menanti mereka itu akan salam itu imam. Imam tu salam. Kemudian buat jemaah lain supaya dapat jemaah sekalian sembahyang. Boleh pahala semaya jemaah daripada awal-awal. Hak kata afdal tu afdal buat lagu tu. Syarat dia ni, syarat dia. Selama tidak picik waktu. Selama mana masa tidak sempit, picik ni sempit. Kalau kita kata kalau hamba tunggu tu imam ni berjemaah, oh tak ada semaya dalam waktu, terkeluarlah sedikit salah kau dalam luar waktu, maka afdal ikut tu imam ni lagi. Demikian lagi sunat bagi mereka hadir tempat berjemaah tiba-tiba imamnya telah sembahyang dengan setengah semaya. Kalau 4 rakaat, 2 rakaat. Kalau 3 rakaat, 1 rakaat. Kalau subuh, 1 rakaat. Ataupun mayasah rakaat dah ke, maka masuk dari kategori setengah sembahyang. Bahawa menanti ia mereka hadir saat ni akan jemaah yang lain sekira-kira mengharap ia akan ada jemaah yang lain. Oh, hamba kalau sembahyang tengok ni sekerat dah. Afdal hamba cari jemaah lain lah. Sunat lagu tu? Ya, sunat. Jika tempat itu biasa orang buat ada jemaah lain pula. Seperti tempat stesen bah kau. Banyak macam jemaah. Ada semacam jemaah. Tetapi kalau dalam kampung, jemaah ni lah. Lepas hari ni tak ada orang lalu pun kampung ni. Tak ada orang pun berhenti. Maka tidak afdal, kena rebut hak jemaah ni lagi. Lagi, yang lain lagi cari hak jemaah. Tetapi berkata Ibnu Hajar, ini tempatnya kata sunat kita tunggu tu. Selama nampaknya sekira-kira tidak luput fadilah awal waktu atau waktu ikhtiar. Katanya kalau hamba ikut jemaah ni sekerat dah. Hamba nak tunggu jemaah lain lah. Okey, jemaah lain tu bila nak mari? Luput fadilah awal waktu tak afdal tunggu. Biarlah semaya separuh pun tetapi awal waktu. Ataupun luput fadilah ikhtiar, waktu ikhtiar. Maka mari lek jemaah tapi tak tahu lewat kali. Maka afdal ikut hak awal ni lagi. Maka jika luput ia seseorang akan waktu ikhtiar ataupun awal waktu, maka aula berjemaah dengan yang pertama selalu. Selalu ni segera dah, bukan selalu daiman tu. Maka jika keluar seorang daripada rumahnya, ni masalah lain pula. Seorang daripada rumahnya kosak berjemaah, orang tu nak pergi maya jemaah. Dan datang ia ke masjid, tiba-tiba ahli masjid sudah semaya. Siapa-siapa maya bila nescaya disurat baginya balasan berjemaah juga. Dapat fadilat pahala berjemaah. Dia nak pergi awal dah, dia tak ingat kau apa gigi. Tu. Dapat fadilat berjemaah. Dan dapat akal Jumaat. Ni cerita lain pula. Pertama dapat rakaat, dapat jemaah, ni dapat Jumaat.
Ya pak ada masalah dah. Kita seseorang tu dikira mendapat sembahyang Jumaat dengan mendapat 1 rakaat dengan imam. Dapat rakaat, 1 rakaat dengan imam, maka orang ini dapat Jumaat kira dia. Seperti mendapat ia akal imam dalam rakaat yang kedua. Tak ada lah dah. Kalau tu imam iktidal rakaat kedua, maka habislah Jumaat dia, tak boleh dah. Dia kena semaya 4 rakaat zuhur. Nah. Imam dalam rakaat yang kedua serta tetap dengan imam di dalamnya dia sempat tamak ninah, maka dapatlah Jumaatnya, dapat Jumaat seorang. Dan mendatai ia dengan 1 rakaat kemudian daripada salat imamnya dengan jahar baca derah. Maya Jumaat ni sekalipun tengah hari kena baca derah. Sebagaimana maya derah berimam, kalau kita semaya sore pun kena semaya derah. Ya kaedah dia lagu tu. Berjemaah tak berjemaah, taing semaya derah kena baca derah. Maya maghrib, maya sore baca derah. Maya isya maya sore baca derah. Maya subuh, maya sore baca derah. Tak syarat berjemaah pun tak. Kena derah baca derah. Ya semaya tu semaya baca derah. Dan sempurnalah Jumaat dia tambah 1 rakaat maka sah Jumaatnya. Jika sah Jumaat imam, kalau tu imam tak sah Jumaat, macam mana nak jadi sah? Sebab dia kita pun bergantung dengan tu imam. Apa-apa tu imam tak sah Jumaat dia. Contohnya kita dah rakaat kedua tu imam. Apa tu imam tak ambil ismaya punya. Allah, kita agak ke dia tak batal. Ataupun tu imam rakaat kedua tu, kita nampak dah pelik, makmum tak ikut lah mana tu imam. Sebab apa tu imam tu ketuk, bunyi, pecah dah speaker. Kita ingat tu imam tu sah, kita pun ikut dia. Apa tu imam batal dah punya. Maka tak sah Jumaat tu kena mayat zuhur. Dan wajib niat Jumaat atas mereka yang mengikut imam Jumaat kemudian daripada rakaatnya rakaat yang kedua. Masalah lain pula. Misalnya kita terlepas dah tu imam duduk baca tahiyat dah rakaat yang kedua, wajib niat jadi Jumaat ke niat zuhur? Tak ada dah tu imam duk baca tahiyat. Ataupun tu imam iktidal dah. Tak ada dah Jumaat. Maka nak akad takbir tu niat maya zuhur ke niat maya Jumaat? Moga tak ada kok maya Jumaat dah. Hamba kena maya zuhur juga. Wajib niat Jumaat juga. Sekali pun rasa putus asa dah daripada tu imam untuk dapat Jumaat, selagi mana tu imam tak salat, wajib niat Jumaat. Nah. Dan menyempurnakan ia akan zuhur 4 rakaat kemudian daripada salam imamnya. Wajib. Lepas tu semaya zuhur lah. Kena ubah tak niat? Saat ni saya niat maya Jumaat, tak perlu ubah, hanya sembahyang 4 rakaat saja. Kata ke, ni pendapat kata. Harus niat maya zuhur. Awal-awal lagi niat maya zuhur dah muka tak ada dah. Hamba pakai niat maya zuhur awal-awal. Dan didapat fadilat taharrum imam pula. Kita dapat fadilat gapo dia pula? Fadilat takbiratul ula dengan imam. Maya Jumaat 1 fadilat, akad takbir lepas pada tu imam selalu dapat fadilat lain pula. Dengan 2 perkara, dengan hadir makmum waktu takbiratul ihram, dia duduk depan tu, duduk sini. So, syarat dia. Kalau dia duduk rumah dia, tak dikira. Dan dengan takbir makmum mengiringi takbir imam dengan tiada berlambatan. Tak imam kata takbir Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Tidak ada lambat. Tapi kalau lambat sikit-sikit, tak imam kata takbir Allahu Akbar, dia siwak geruk-geruk. Ataupun dia betul serba dia, berok. Ataupun betul syah dia, ataupun betul soh sikit-sikit, lepas tu akad takbir Allah, ya kira boleh juga. Tidak berlambatan. Dan adalah mendapat mengiringi takbir makmum akan takbir imam, satu kelebihan yang asing. Dapat kelebihan orang lain berbanding fadilat Jumaat. Yang disuratkan dengan dia. Yang disuruh dengan dia. Yakni benda itu dapat fadilat lain yang disuruh ke oleh agama pula. Dan sunat meninggalkan berlari-lari, unggah nak ambak jemaah. Segera ke berjalan ke tempat berjemaah, lari segera ataupun jalan cepat-cepat
berjalan ke tempat Jumaat berjemaah, sunat jangan buat lagu tu. Jalan biasalah. Kerana apa? Kalau enggak, maka kita akan semaya dalam keadaan tak khusyuk letih. Ke tempat berjemaah dah. Ya kecuali Jumaat. Jumaat wajib berunggah. Kena unggah lah. Sebab Jumaat ni wajib. Jemaah ni tak apa tinggal. Jika lauput taharrum imamnya sekalipun tak dapat dah fadilat takbiratul ula dengan imam kalau jalan lambat lagu ni. Tak apa. Demikian lagi takut luput jemaah atas pendapat yang sah, atas pendapat yang muktamad. Kalau terlepas takbiratul ihram, lepas jemaah pun tak apa. Yakni tak ada rakaat rakaat terakhir, tak ada lah jemaah rakaat pun tak ada. Biarlah dengan tahiyat pun jadilah. Melainkan pada Jumaat. Jemaah lain, Jumaat lain. Jumaat gapo dia hukum dia? Wajib bersegera, wajib unggah pula sekadar kuasanya. Unggah selaju-lajunya. Jika mengharap ia akan mendapat takbir sebelum salat imam. Dia tu imam salat wajib kena unggah juga. Biarlah dia dengan salat tu imam pun kena unggah. Dan sunat bagi imam dan yang sembahyang seorang menanti mereka yang masuk pada tempat sembahyang yang berkehendak mengikut dengan dia. Orang sembahyang seorang. Dia tengah sembahyang baca Fatihah, baca surah dengan orang masuk itu masjid. Orang ambil sembahyang. Sunat dia baca panjang takut orang tu nak ikut dia. Ataupun tu imam, sunat dia baca panjang. Ada kata dua saja tempat tunggu ketika rokok dengan ketika tahiyat. Ketika rokok surah tak payah baca panjang, baca biasa. Rokok tu rokok lama. Tu dua tempat disunatkan imam menunggu makmum ketika rokok dan ketika salat. Tujuan tunggu ketika rakaat supaya dapat rakaat. Sunat tunggu ketika tahiyat supaya dia dapat fadilat jemaah. Lagu tu. Pada rakaat yang akhir, rakaat terakhir tak ada masalah apa. Dan tasyahud yang akhir. Tasyahud akhir dan rakaat yang akhir. Kerana Allah, niat kerana Allah lah. Dengan tiada panjang menanti, jangan siapa menanti jauh sangat. 4 jam tunggu, nyanyi kat orang. Dan tiada dibeza ke antara segala yang masuk, siapa dia nak masuk semua. Orang besar, orang kecil, apa dia pun jangan tu. Supaya dapat rakaat baginya pada yang pertama, yakni tunggu pada rakaat. Dan dapat berjemaah pada yang kedua. Pada yang kedua sini tunggu pada tahiyat. Demikian lagi sunat menanti imam di dalam sujud yang kedua. Sujud yang kedua sunat tu imam panjang situ apa dia? Supaya menghubung oleh orang muafiq yang ketinggalan dengan imam kerana menyempurnakan Fatihah dia. Kalau dia bangun, makmum terpaksa kena pilih sama ada nak mufarakah semaya sendiri ataupun nak sudah Fatihah dia ataupun dia pakai masuk rakaat yang kedua. Maka dia sudah panjang sikit sujud yang kedua supaya tu imam dia makmum dia sudah baca Fatihah dan rakaat, maka tak tinggallah, tak tinggal jauh. Dan sunat bagi imam meringankan sembahyang, wallahu a'lam.